Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah kan, ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah sekalian yang mengikuti kuliah online saya yang berkala mingguan, satu Sabtu atau Ahad ini, yang saya berikan di judul As-Siyahah. Dan juga para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, kali ini saya akan bicara dengan sesuatu yang lebih menarik bersempena dengan nuzul Quran, di mana ramai bertanya, Ustaz, bila sebenarnya nuzul Al-Quran? Apakah Iqra ayat pertama itu nuzul Quran, atau akhir Ramadan, atau itu atau ini? Banyak soalan yang bersekitar dan ada kekeliruan yang berlaku. Maka saya menggunakan masa yang lebih 5 minit, 10 minit atau 15 minit ini untuk menerangkan bahagian ini saja sebagai satu bentuk bersiar-siar mengenal sesuatu yang berfaedah untuk mendekatkan diri pada Allah. Pertama sekali, perlu kita tahu dalam bahasa Arab kataan inzal dan tanzil ada beza. Inzal dan tanzil, lafaz dalam Al-Quran, kalau Allah menggunakan untuk dirinya anzalna dengan nazzalna, ada beza. Kalau perkataan anzalna, iaitu kami turunkan Al-Quran. Anzalna artinya serentak, turunkan Quran serentak, 30 juz serentak, tu anzalna, mesti ada serentaknya. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran seluruhnya 30 juz itu di atas sebuah gunung, maka kamu akan lihat dia hancur lebur kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu anzalna serentak. Nazzalna, kami turunkannya. Nazzalna pun yang zainnya tu ada sabdu. Apa maksudnya? Turunkan sedikit-sedikit. Nazzal, kalau zainnya ada sabdu, turun sedikit-sedikit. Termasuk kata nunazzil, yunazzil, tunazzil, tanazzala, sedikit-sedikit, bukan serentak. Anzalna, unzila, dan semua yang berkait dengannya adalah turun serentak. Ini bahasa nak kena tahu dulu. Kita dah tahu bahasa, baru kita boleh bicara. Dan berapa kali Quran diturunkan? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan begitu ramai. Dan Alhamdulillah ada di kalangan ulama-ulama kita yang betul-betul mengkaji secara mendalam dan melihat Al-Quran itu turun beberapa kali. Antara yang masyhurnya ialah apa yang diusahakan oleh Syekh Zamakhsyari dalam ikut bahasa Arabnya yang gitu fasih, yang pakar dalam bahasa Arab, walaupun beliau seorang akidah Mu'tazilah, tapi bahasa Arabnya bagus, masih dapat kita merujuk kepadanya. Dan beberapa lagi ulama, termasuk Ibn Abdullah bin Abbas, dan juga yang terkenal contemporary seperti Syekh Abu Azaim, dah meninggal, dah lama, dah mungkin dah hampir 100 tahun dah meninggal. Syekh Abu Azaim ni terkenal di Mesir. Beliau pun mendalami tentang penurunan Al-Quran, maka didapati perkataan inzal, turun sekaligus, berlaku 2 kali. Perkataan tanzil, turun secara sedikit-sedikit, berlaku sekali. Turun sedikit-sedikit, berlaku sekali, itu ialah 23 tahun. Bermula dengan ayat Iqra dan ayat yang terakhirnya itu 23 tahun, namanya tanzil. Tanzil turun sikit-sikit yang kita terangkan tadi, tanzil. Nazzalna, lafaz fa'ilnya nazzalna, itu 23 tahun. Kalau anzalna, turun serentak 2 kali. Baik, bilakah berlaku 2 kali? Kali yang pertama berlaku pada nisfu Sya'ban. Ia disebut dalam Al-Quran dalam awal surah Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim. 2 kali.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Di dalamnya ada urusan yang kami tetapkan secara hikmah. Baik, ayat ini ada yang menafsirkan Lailatul Qadar juga. Ramai ahli tafsir mengatakan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, Lailatul Qadar juga. Tapi kalau kita buat perincian sebagaimana beberapa ulama yang kaji mendalam, rupa-rupanya bila amrin hakim, ada clue, yufraku kullu amrin hakim, ini berkait dengan ilmu Allah kepada Lauh Mahfuz. Bermakna berpindahnya Al-Quran daripada ilmu Allah, sifat kalam Allah kepada Lauh Mahfuz pada 15 Sya'ban. Turun serentak seluruh 30 juz daripada ilmu Allah turun ke Lauh Mahfuz pada 15 Sya'ban. Satu. Dan pada malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan malamnya diturunkan serentak daripada Lauh Mahfuz ke sama dunia. Lauh Mahfuz tu ketentuan kita, server Allah Subhanahu Wa Taala tentang perjalanan hidup kita tu, server tu ada kat atas. Dan sama dunia, langit dunia, tak ada orang tahu kat mana langit dunia. Sama dunia tak ada orang tahu di mana. Maka sama dunia ini turun serentak daripada Lauh Mahfuz ke sama dunia 30 juz serentak. Bila? Malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar berbeza-beza mengikut tahun-tahun yang berlainan. Baik. Jadi 2 kali turun serentak, 1 kali turun sedikit-sedikit. 15 Sya'ban daripada ilmu Allah kepada Lauh Mahfuz turun serentak. Daripada Lauh Mahfuz turun ke sama dunia pada malam Lailatul Qadar turun serentak. Apabila dah turun serentak di langit dunia, 23 tahun turun sedikit-sedikit. Turun yang kali ketiga. Penurunan kali ketiga, sedikit-sedikit nazzalna atau tanzil 23 tahun sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Itu makna Al-Quran turun 2 kali serentak dan kali ketiga sedikit-sedikit. Baik, timbul soalan. Kenapa nisfu Sya'ban kita banyak orang membanyakkan doa dan ada kelebihan-kelebihan salafus salih mengisbatkan ada kelebihan-kelebihannya, apa pula dengan kaitannya Lailatul Qadar? Ini berkait dengan Rejab yang pertama. Rejab pertama, nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar semua berkait rapat. Ini saya ambil daripada Syekh Abu Azaim juga dan daripada Abdullah bin Abbas. Apa mereka mengatakan? Baik, Abdullah bin Abbas dan Abu Azaim mengatakan dalam berkaitnya nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar ada kaitannya. Dan ada ulama lain yang mengatakan tentang Rejab. Nisfu Sya'ban lebih terkenal daripada Rejabnya, sebab nisfu Sya'ban adalah waktu permohonan. Memohon ni panjang umur, diluaskan rezeki, diberikan husnul khatimah. Permohonan ini, kalau siapa yang belum ada jodoh boleh minta jodoh, siapa yang rezeki ni sampai minta rezeki, itu semua pada malam tersebut. Kenapa? Yufraku kullu amrin hakim. Pada ketika itu ditetapkan ketentuan bagi setahun. Setahun yang ditetapkan itu semua sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Kemudian balik kepada usaha kita juga. Baik, jadi pada malam Sya'ban permohonan, application, dan malam Lailatul Qadar ialah submission atau approval. Sama ada rejected atau approval. Kalau tak dapat salam daripada Allah, Lailatul Qadar rejected atau pended kepada tahun akan datang. Tapi kalau dapat salam, maknanya approve, permintaan kita approve, apa yang kita minta dikabulkan dan dibesertakan salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ingat cerita Isra Mi'raj, Allah beri salam kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Satu salam sebahagian Rasulullah dah ambil, dan lagi satu bahagian Rasulullah simpankan kepada orang-orang soleh. Maka yang disimpankan untuk orang soleh itu turunnya bila? Pada malam Lailatul Qadar, malaikat membawa salam daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketepikan untuk kamu pada hari Lailatul Qadar, bila permohonan kau dikabulkan, salam kau dapat sekaligus. Baik, jadi ringkaskan cerita. Application sebelum kita nak minta mesti ada borang. Sebelum kita nak apply mesti ada borang. Borang kita mesti nak betul. Bukan borang duplikat, bukan borang yang dibuat-buat, borang yang original official daripada yang punya hak. Kata alim ulama,
awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin, ialah membuka ruang supaya permohonan kertas borang kita betul. Seluruh bulan Rajab hanya membersihkan kertas saja, supaya kertas kita betul. Jangan ada tertumpah dakwat, jangan ada comot. Kita kalau nak apply apa-apa, kalau borang kita sudah koyak-koyak, sudah tertumpah dengan lauk dan kari, kalau kita nak submit, tak akan approve. Kertas tu nak kena bersih dahulu, kemas. Bulan Rajab adalah bulan membersihkan ruang untuk kita bermohon kepada Allah. Bersihkan, bersih Rajab, Syahrullah. Pada nisfu Sya'ban baru kita menulis dalam borang tu permohonan kita apa. Dan pada Lailatul Qadar kita akan diberi certificate appraisal dengan apa yang kita apply. Tanazzalul malaikatu warruhu biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebelum datangnya terbit, para malaikat yang turun ke bumi membawa approval daripada permintaan kita dan salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitannya ada. Bersihkan borang kita, pastikan borang kita betul, ruang kita untuk bermohon kertasnya bagus, baik, betul, original. Permohonan kita 15 Sya'ban, approval Qadar. Ini proses 3 ini berkait rapat. Tak ada orang macam mana boleh minta. Kalau orang itu tak pernah minta, buat apa tunggu Lailatul Qadar? Nisfu Sya'ban tak pernah minta pada Allah, tak ada application, kenapa nak kena tunggu Lailatul Qadar sebagai approval? Lailatul Qadar itu adalah kadarmu, yang kamu minta kadarmu ini pada bulan nisfu Sya'ban tu. Kalau tak buat nisfu Sya'ban, buat apa Lailatul Qadar? Sengaja Rasulullah tak kaitkan supaya umat sendiri memperhatikan perkara ini, dan ia adalah ijtihad. Jadi ini yang menariknya ialah kita dapat melihat ada tulisan-tulisan ulama yang mengaitkan. Jadi perkataan yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah nisfu Sya'ban, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ialah jawapan atau approval kita sepanjang masa kita ibadah pada Allah, maka diberikan penghasilan yang ianya lebih baik pada 83 tahun, menunjukkan approve. Dah approve, dah dapat salam daripada Rasulullah, impact daripada salam tu 83 tahun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah lebih kurang maksud daripada ayat-ayat yang kita bicarakan. Tidak ada kekeliruan, semuanya nyata dan jelas. Perkataan anzalnah, nazzalnah, dan 23 tahun tu hanya ukuran rambang. 23 tahun turunnya Al-Quran tu ukuran rambang. Ada ulama menetapkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada mengatakan itu secara tepat, wallahu a'lam bissawab. Maka dapat dia sampai di sini dahulu yang kami ingin dapat share, kongsi sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan lebih lanjut mengenai penurunan Al-Quran itu bukan sekali sahaja, tetapi 3 kali. 2 kali serentak, dan kali yang ketiga sedikit-sedikit penurunannya sehingga sempurna. InsyaAllah pada masa-masa berikut kita akan cuba berbicara mengenai Lailatul Qadar. Bilakah harinya yang dirahsiakan itu, kenapa dirahsiakan, dan kenapa masih dah disuruh rahsiakan, masih ada yang usaha untuk menentukan. Adakah ada perintah Rasulullah untuk mencari-cari? Nanti kita akan bicarakan. Tunggulah pada mingguan antara Sabtu atau Ahad kuliah As-Sihah kita pada kali yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan yang makbul, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.